Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sains tahun 5, tajuk JIRIM, Awan dan Hujan. Kita akan belajar tentang kitaran air semula jadi yang berkait rapat dengan awan dan hujan. Kitaran air semula jadi bermaksud proses berulang di mana pergerakan air dari permukaan bumi ke udara membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Ini merupakan gambar rajah kitaran air semula jadi. Kamu dapat lihat pada gambar rajah ini terdapat beberapa perkataan seperti air bawah tanah, sungai, hujan, kondensasi, penyejatan dan laut. Tahukah kamu pembentukan awan dan hujan terhasil daripada proses perubahan keadaan jirim air? Haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Air tersejat dari permukaan bumi seperti tanah, lautan, sungai dan tasik menjadi wap air. Proses penyejatan ini menukarkan cecair kepada gas. Kemudian, wap air yang terkumpul dan menyejuk akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. Di sini berlaku proses kondensasi di mana gas berubah menjadi cecair. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Ketika awan naik lebih tinggi di langit, udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi lebih besar dan berat yang kemudiannya turun kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Akhir sekali, air hujan diserap ke bumi dan akan mengalir semula ke dalam tasik, sungai dan lautan. Semua proses ini akan berulang dan dinamakan kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi melibatkan dua proses perubahan keadaan jirim iaitu pertama, proses penyejatan cecair berubah menjadi gas. Kedua, proses kondensasi gas berubah menjadi cecair. Kepentingan kitaran air semula jadi antaranya ialah membekalkan sumber air bersih yang berterusan kepada semua hidupan, memastikan bekalan air di bumi sentiasa mencukupi, menyejukkan permukaan bumi. Jom kita tonton aktiviti ria Hujan dalam Besen Kaca muka surat 194 buku teks sains tahun 5. Kita perlukan pembungkus plastik, cawan, mangkuk kaca, cube ais dan air panas. Masukkan cawan ke dalam mangkuk kaca. Kemudian kita tuangkan air panas ke dalam mangkuk kaca. Seterusnya kita balut mangkuk kaca dengan pembungkus plastik. Letakkan beberapa ketulan ais di atas pembungkus plastik. Air panas mewakili air laut yang dipanaskan oleh matahari. Air panas berubah menjadi wap air. Ini menunjukkan air laut bertukar kepada wap air. Proses ini dinamakan penyejatan. Wap air bertemu dengan udara sejuk. Udara sejuk diwakili oleh udara di bawah pembalut plastik. Udara sejuk ini mewakili awan. Wap air bertukar menjadi titisan air apabila sejuk. Titisan air terbentuk pada permukaan dalam pembalut plastik. Proses ini dinamakan kondensasi. Apabila titisan air menjadi sangat berat, ia akan jatuh ke dalam cawan. Ini mewakili hujan yang turun ke arah bumi. Hujan yang turun ke bumi akan menyerap masuk ke dalam tanah. Ini menjadi air bawah tanah. Hujan selebihnya akan mengalir ke dalam sungai, kolam, tasik atau laut.
Kitaran air semula jadi menjadi lengkap apabila air laut menyejat, terkondensasi dan turun ke bumi sebagai hujan. Baiklah murid-murid, kesimpulannya, kitaran air semula jadi sangat penting kepada semua hidupan supaya dapat terus hidup. Sekian saja dari cikgu. Bye. Assalamualaikum.